Bang, tak balik raya ke? Kejap lagi. Salah apa ni? Curi Curi apa? kotak pensel. Nak saya tolong tak? Okey Puan, nama saya Zahiril. Puan jangan takut. Saya dekat sini nak tolong Puan. Kenapa mencuri? Puan tahu tak, kes Puan ni boleh menyebabkan Puan dipenjara sampai 7 tahun maksima. Ya Arif, saya nak minta tambah masa sikit boleh? Saya bagi awak masa sampai 3:30 petang sahaja. Pukul 2:30 saya sampai. Dek, bilik guru kat mana? Kat sana. Cikgu? Cikgu Li kat mana? Cikgu Li? Ya, Cikgu Li, saya Zahril. Penggunaan Seksyen 294 Kanun Acara Jenayah. Ya Arif, saya percaya OKT telah pun mengaku bersalah. Jadi untuk hukuman Seksyen 380 yang membawa kepada maksima 7 tahun. Persoalannya sekarang, bolehkah kita pertimbangkan bahawa ini adalah kesalahan pertama bersalah? Ibu bapa mana yang tidak teruja bila anaknya mendapat keputusan yang cemerlang? Ya Arif, untuk kes ini, anak OKT telah mendapat nombor 1 di sekolahnya. Kenapa mencuri? Saya mencuri untuk ayah saya. Cantik. Why ya? Why so happy? I got number 1 in school. Number one? Number one ah? Shakti number one ah? Remember you promised me to buy a pencil case? Ah, pencil case. Janji seorang ibu kepada anaknya. Jadi mahu tak mahu, suka atau tak suka, mahkamah perlu pertimbangkan bahawa OKT telah melakukan kesalahan di atas keterpaksaan kerana beliau tidak sanggup menyakiti hati anaknya. Kadang-kadang kita tidak faham perkara yang kecil dan tak penting bagi kita sebenarnya adalah segala-galanya buat orang lain. Tapi ya Arif, biarpun pihak OKT dikenakan hukuman di bawah Seksyen 294, saya percaya masih ada bond-bond yang boleh dikenakan ke atas beliau. Bond yang ini saya cadangkan adalah bond berkelakuan baik, di mana pihak OKT perlu datang ke balai polis untuk menandatangani bond di sana pada setiap bulan. Saya memohon dengan rendah diri, tinggi harapan dan terus memohon sehingga Yang Arif membenarkan Seksyen 294. Sekali lagi, saya dengan rendah diri, tinggi harapan memohon Seksyen 294. Saya ingat itu sahajalah kesudahannya. Tuan Zahril, dah lama saya mencari Tuan. Saya masih ingat lagi ada seorang bijaksana pernah cakap, benda yang kecil dan tak penting untuk kita adalah segalanya untuk orang lain.
Masa tu lebih kurang pukul 11, 11.30. Kod dah kosong. Okey. Bila kod tu dah kosong, saya baru sampai. Lepas tu saya pun duduk situ. Duduk-duduk, lepas tu satu medium India. Dia lebih kurang umur 40-an, lebih kurang 40-an, awal 40-an, duduk belakang saya dengan bergari. So saya tanya dengan dia, ini apa yang berlaku? Saya tanya dengan dia, madam, ya, apa sakit? Curi. Curi apa? Saya awal pihak ni curi apa benda ni, madam? Saya curi bekas pensil. Nak buat apa dah? Anak saya nombor 1. Saya janji dengan dia. Lepas itu saya sudah delay dekat 2 minggu. Saya duit tara. Saya pun pergi curi lah. Saya bukan mau curi, saya mau berkasih sama anak saya. Itu saya pun relax. Bila tu saya tanya dengan PO. Masa tu 3 paku dari PO. Saya kata, bro, apa ni? 380 tu cek ni. Jadi 380 ada mandatory penjaga. Saya kata, agak-agak lah. Dia kata pengadu tak nak report. Itu saya tanya dia, apa cerita ni madam? Cerita betul-betul saya boleh tolong. Jadi dia pun cakap dekat saya. Dia kata, saya anak saya nombor 1, saya cleaner, gaji tak dapat lagi, makan pun miss. Jadi saya mau bagi anak saya hadiah. Ada anak saya sudah menangis. Oh, I see. Jadi saya ambil, kalau saya janji sama diri, besok bila saya ada duit, saya datang, saya bayar. Dia kata, ini anak saya. Dia kata, saya kata, betul ke madam? Betul. Itu saya pun nasib bergula. Jadi saya pun masuk dalam, masuk and further to that, saya kena bagi tahu that magistrate yang mengadili itu seorang Chinese. Okey. Dan sekarang ni telah pun menjadi High Court Judge. Okey. So you know, lepas tu saya cakap dengan dia, puan, I need a favor from you lah, puan. Dia kata, what's that? Saya nak naik. Saya kata, puan, saya cerita dengan dia apa jadi. Dia kata, very interesting. Yes. Okay, I tell you what, the counsel, why do you go to the sekolah, dapatkan the report card, and I will do the necessary. Jadi saya pun pergilah kat Sentul, sekolah dia kat Sentul. Allah. Ini kerja betul-betul kerja lillahi ta'ala ni pergi. Jadi saya pun pergi. Bila saya pergi, saya jumpa cikgu besar dia Melayu. Saya kata, so ni sekolah sini. Ya. Boleh tak saya tengok report card? Dia mula dia reluctant, tapi bila saya cerita, oh ini parah ni lah. Ya betul. Dia pun ambil report card. Bila saya buka je report card tu, berjurai mata saya. Sebab dia bukan dapat darjah nombor 1, tingkatan. Dalam tingkatan tu dia nombor 1. Okay. Jadi he is a bright student saya. Lepas tu saya cerita dengan cikgu besar tu. Cikgu besar tu kata, macam ni lah cik. Dia kata, tuan, saya nak pergi sekali. Kalau boleh saya tolong, okey, jom. Jadi bila kita pergi balik pukul 2:30, kita tunjuk dekat magistrate tu kira kepala. Dia kata, Allah, macam mana benda-benda berlaku? Saya cerita lah. Betul. Dia kata, okey, I tell you what, naik atas. Dia kata, saya nak decide untuk kes ni. Jadi you submit on this section. So saya pun pergi. Bila open court, saya pun submit section dia. Sekarang saya tak lupa lagi, kalau tak salah saya section 294, bond berkelakuan baik. Jadi saya submit lebih kurang 10 minit. Saya pusing. Saya kata it is not fit for her to go to prison and so on. Anak dia apa jadi, keluarga dia apa jadi, apa semua. So dan hakim tu berkata, okay, I hereby give you a bond over of 2 years berkelakuan baik. So dia pun lepas. Bila lepas tu, kita pun sonok. And then saya sempat bertanya dengan madam ada duit kan untuk sampai gaji? Tak ada. Jadi polis dalam tu pun, you know, very helpful, very kind. So bagi RM10, RM20 dah dapat dekat 200 lah. Dan kita bagi kat dia. Saya hantar dia balik ke Sentul pun. Okay madam, kita jumpa lagi. Habis dah cerita tu? Habis dah cerita lah. So as time goes by, I think 2018-19, saya pun tak ingat lah.
2018 ke 19, saya duduk kat kantin, tiba-tiba ada satu young lawyers, a very young lawyers, tapi tak handsome macam saya. Noted. Jadi apa nama ni, jadi dia tegur saya. Dia kata, mak saya kirim salam. Saya tengok dia, apa hal mak kau kirim salam? Kau ni apa masalah kau ni kan? Jadi lepas tu dia cerita. Bila dia cerita, berjurai mata saya. Rupanya budak tu dah jadi lawyer. Budak tu dah jadi lawyer. Dia peluk saya. Dia peluk saya. Saya pun menangis. Semua orang tengok saya. Saya kata, saya tak boleh terima. Saya bukan tak boleh terima, saya terlalu gembira saya tengok dia. Dan dia percaya. Bertanya, how's your mother and so on. Saya pergi rumah dia. Pergi. Pergi tengok kan. Tengok dah. Allah, dah tua dah. Jadi apa nama ni, jadi we become good friends. Dan cerita tu pula tu saya simpan. Saya tak ada kata orang tu dah mengambil kesempatan ke apa. Tapi sekarang ni TikTok. Macam you tanya lah, apa pengalaman yang paling manis, apa paling. Kalau you tengok TikTok saya cakap, saya ni baru balik dari kedai Aceh. Isteri saya nakkan tepung, nak goreng cempedak. Tapi sementara tu okey lah, saya cerita lah pengalaman dia. Saya cerita kat benda tu. Lepas tu saya pun turun lah. Tiba-tiba saya tengok naik atas malam, saya buka balik, mak dah 100,000. Apa gila ni. So it becomes viral. Saya become viral. And then ada pemimpin ASEAN yang menelpon saya, invite me to their country. Lepas itu apa nama ni, ada duta Indonesia pun ada. And then adalah pembesar-pembesar negeri ni kan, best wishes and so on and so forth. So to me, saya buat tu sebab saya ikhlas. Saya tak, that's why saya kalau nak kan glam kata orang tu, saya boleh jual nama budak ni dan juga madam tu. Saya kata tidak, saya tak mau. Saya tak mau. Dan dia pun takkan setuju. Kan saya kata saya memegang amanah dia. Takkan saya nak jual dia pula. Jadi benda tu is become viral abadi today. Dan saya pun dapat award daripada National Press Club. Kerana apa nama ni, being a good Malaysian katanya. Tapi pada saya, Malaysian is a good people. Dan cuma kita ni kebanyakan yang unsung hero. Saya ikhlas, saya tolong dia kerana saya nak tolong dia, kerana kita di Malaysia. Dan juga saya selalu cakap, kita masuk bab politik sikit lah ya. Orang politik ni dia bertindak di atas perbezaan. Kita di Malaysia ni persamaan kita banyak. Itu tak dikiranya. Dikirakan perbezaan. Itu yang dikerjakannya. Pada saya, perbezaan tu mungkin 5%. 95% ni kita taking things for granted. We should betulkan 95% ni untuk mendapatkan 100%. Dengan betul yang 95% ni, yang 5% ni akan terhakis dengan sendiri.